Barisan Nasional buat keputusan tak bertanding di Batu Sapi. Mujahid yakin Anwar akan berjaya bentuk kerajaan baru. Sokongan Anwar semakin bertambah. Didakwa sokong Anwar, Syahidan buat laporan polis. Barisan Nasional membuat keputusan yang tepat apabila tidak bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi. Veteran UMNO Tan Sri Syahrir Abdul Samad berkata, politik tidak terdorong oleh kuasa semata-mata. Sekali lagi, Barisan Nasional tidak akan menyertai pilihan raya kecil Batu Sapi kali ini kerana kepentingan awam dalam suasana pandemik COVID-19, katanya dalam hantaran di Facebooknya. Menurutnya, pertama kali Barisan Nasional tidak meletakkan calon adalah pada PRK pada tahun 1975 selepas Fan Yu Teng DAP hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Rakyat menggelembu. Ketepatan keputusan Allahyarham Tun Abdul Razak disahkan tepat apabila mahkamah menolak kehilangan kelayakan Fan Yu Teng dan pilihan raya kecil menggelembu turut dibatalkan. Indah betul apabila eksekutif, parlimen dan kehakiman masing-masing tersendiri dan bebas, benar-benar pemisah kuasa. Ianya juga pemerintah rule of law dan bukan rule of man, katanya. Untuk rekod, sebelum ini Barisan Nasional mengambil keputusan untuk tidak menyertai pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat kerana Barisan Nasional merasakan COVID-19 hendaklah dielakkan daripada terus menular. Beliau tidak mahu kejadian yang sama seperti pilihan raya negeri Sabah berulang. Barisan Nasional menyerahkan kepada kebijaksanaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memutuskan tempoh berkempen dan kesesuaian tarikh pengundian yang akan dilakukan kelak, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pada hemat Barisan Nasional, kesejahteraan dan kesihatan rakyat hendaklah menjadi keutamaan. PRK di parlimen itu akan dibuat selepas kematian penyandangnya, Liu Vui Kiong, selepas menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu sejak 9 September lalu. Mendiang dipilih sebagai ahli parlimen Batu Sapi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal mengajak rakyat mendoakan agar langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sampai di balai menghadap istana pada 13 Oktober ini. Dengan yakin, beliau mengingatkan semua pihak, termasuk Parti Gabungan Pakatan Harapan, jika sampai masanya nanti, Anwar berjaya membentuk kerajaan baru, usah berseronok dan bersorak. Sebaliknya, kata beliau, mereka harus insaf dan berendah diri kerana bebanan atas bahu Presiden PKR dan majoriti ahli parlimen yang menyokongnya lebih berat dari apa yang dibayangkan. Ini bukan mengenai politik kuasa, tetapi amanah dan taklif menguruskan negara di saat krisis, katanya menerusi hantaran terbarunya dalam Facebook beliau. Dr. Mujahid yang juga ahli parlimen Parit Buntar mengakui tarikh 13 Oktober ini adalah tanggal yang mendebarkan semua pihak. Katanya apabila Anwar akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, secara logiknya semua boleh agak tujuan dan hasil pertemuan itu nanti. Ini menurut beliau berpandukan sidang akhbar Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan di sebuah hotel di Ibu Negara pada 22 September lalu. Pada sidang media khas itu, Anwar mendakwa dia ada majoriti yang kuat dan meyakinkan dari kalangan ahli parlimen yang menyokong beliau untuk membentuk kerajaan. Dengan pengumuman itu juga bermakna Kerajaan Perikatan Nasional bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun tumbang. Logiknya Perdana Menteri ke-9 akan dipilih di kalangan yang ada majoriti dan akan dipersembahkan kepada baginda Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan dan akan berlaku pelantikan, katanya. Kata Dr. Mujahid, itulah yang dijangkakan beliau Selasa ini dan pasca 13 Oktober nanti, serta akhirnya secara logik akan terbentuk sebuah kerajaan baru di bawah kepimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri. Saya dihujani pelbagai reaksi sebagai respons kepada tulisan saya selepas pengumuman 22 September itu. Ada yang mengkritik soal kewajaran sama ada sesuai pada masa pandemik maupun pandangan yang menolak sama sekali pengumuman Anwar atas alasan beliau dan Pakatan Harapan main politik saat rakyat menderita kerana COVID-19. Ada juga yang menyokong gerakan POS. Kononnya masa sekarang ialah masa gencatan senjata dalam soal politik untuk memberi tumpuan kepada masalah negara, katanya. Menurutnya, beliau memahami semua respons itu, tetapi intipati langkah Anwar adalah berpandukan kepada beberapa keperluan utama yang sangat mendesak khususnya di waktu COVID-19 ini.
Katanya, Anwar perlu mengembalikan mandat asal yang diamanahkan oleh pengundi kepada Pakatan Harapan pada PRU 2018 yang lalu setelah dijatuhkan oleh Langkah Sheraton melalui perancangan Licik Muhyiddin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ketika COVID-19 sudah pun melanda negara. Mandat asal akan mengembalikan kepercayaan rakyat semula kepada kerajaan dan ia sangat diperlukan pada saat krisis. Anwar juga perlu membentuk majoriti yang kukuh setelah majoriti kerajaan Muhyiddin terbukti sangat rapuh. Sedangkan semasa krisis seperti ini, sebuah kerajaan yang kukuh majoritinya sangat diperlukan dan Anwar ada kekuatan itu untuk menyumbang kepada pengurusan krisis COVID-19 dengan sokongan majoriti lebih padu dan kukuh. Mengembalikan semula asal kedudukan kuasa yang diambil secara demokratik oleh Pakatan Harapan dahulu selepas kes awalan yang buruk ditunjukkan oleh Langkah Sheraton supaya tindakan sebegitu rupa tidak lagi berulang, katanya. Sumber PKR mendedahkan bahawa Presiden parti itu, Anwar Ibrahim, masih mempunyai sokongan kukuh dan meyakinkan daripada Wakil Rakyat UMNO sebelum dia dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa depan. Malah katanya, sokongan Ahli Parlimen UMNO kepada Ketua Pembangkang itu sudah bertambah berbanding pengumuman Anwar pada 23 September lalu. Ramai yang tanya, betulkah Anwar mempunyai sokongan khususnya daripada UMNO? Ya, beliau mempunyai sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada Ahli Parlimen UMNO. Malah saya boleh beritahu bahawa sokongan Wakil Rakyat UMNO sudah bertambah jika dibandingkan semasa pada sidang media Anwar pada 23 September yang lepas, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Sumber yang rapat dengan Anwar itu tetapi tidak mahu identitinya didedahkan menegaskan bahawa anggota Parlimen Port Dickson itu turut mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen di Sabah dan Sarawak. Berkenaan berapa jumlah wakil rakyat dan siapa mereka akan diketahui dalam masa terdekat. Harap semua bersabar. Terdahulu Anwar mengesahkan bahawa dia akan menghadap Seri Paduka untuk mempersembahkan butiran bahawa dirinya mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Saya ingin menjunjung kasih ke bawah duli tuanku kerana telah memperkenankan untuk saya menghadap pada hari Selasa 13 Oktober insya-Allah. Pada majlis menghadap tersebut, saya akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan seperti mana yang saya sebut sebelum ini, katanya menerusi satu kenyataan. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim hari ini membuat laporan polis berhubung dakwaan namanya termasuk dalam senarai ahli-ahli parlimen dari UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau membuat laporan itu bagi membersihkan namanya daripada dituduh sebagai pengkhianat oleh parti selepas Anwar mengeluarkan kenyataan beliau kini mempunyai majoriti kerusi Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan baru. Untuk selesaikan tuduhan ahli parlimen UMNO terlibat menyokong Anwar jadi Perdana Menteri, maka saya membuat laporan polis. Dalam laporan itu, saya minta polis siasat tuduhan tersebut yang mendakwa saya serta ahli parlimen UMNO yang lain antara yang memberi sokongan kepada Anwar untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional, katanya menerusi hantaran Facebook beliau. Syahidan antara 20 nama ahli parlimen UMNO yang disenaraikan bersama pengerusi Pakatan Harapan yang kononnya senarai nama itu akan dipersembahkan Anwar kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Selasa ini. Semalam juga ahli parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris membuat laporan polis terhadap Anwar kerana didakwa menjenarai nama beliau dalam barisan ahli parlimen yang akan menyokongnya membentuk kerajaan. Antara nama lain yang turut tersenarai ialah Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak, Ahli Parlimen Bagan Datuk Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Rahim. Nama itu melengkap senarai 121 ahli-ahli parlimen termasuk dari Pakatan Harapan yang membolehkan Anwar menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Menurut Syahidan, beliau dan kawan-kawan dalam UMNO tidak terlibat langsung dengan konspirasi untuk menukarkan kerajaan itu. Saya tidak tahu menahu, kerajaan Muhyiddin masih memerintah. Kementerian Dalam Negeri, tolong selesaikan perkara ini, katanya. Katanya, pasaran saham jatuh disebabkan mainan politik Anwar yang menyebabkan pelabur takut untuk melabur di Malaysia. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.